Assalamualaikum dan hai, selamat kembali di channel kami. Kali ini, saya akan menerangkan mengenai borang kaji selidik standard yang boleh digunakan sama ada bagi kajian penyelidikan anda mahupun workplace assessment bagi safety and health officer di luar sana. Secara amnya, ianya adalah satu keperluan di bawah peraturan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 untuk monitor, measure dan assess hazard, risk dan controls at the workplace ataupun tempat kerja anda. Kekerapan ataupun bilakah keperluan untuk assessment ataupun monitoring ini dijalankan ada diterangkan di dalam peraturan-peraturan. Contohnya, Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pendedahan Bunyi Bising 2019 dan Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan tahun 2000. Tujuannya adalah untuk melihat sekiranya sistem occupational safety and health berkesan atau berfungsi seperti yang dikehendaki dan mengenal pasti sebarang safety and health problems lalu dimasukkan ke dalam rancangan occupational safety and health untuk disingkirkan atau dikawal selia. Monitoring dan measuring termasuk workplace inspection, workplace testing, exposure assessments, injury, illness and incident tracking, occupational health assessments dan lain-lain lagi. Melalui exposure assessments, kita akan dapat mengenal pasti pendedahan kepada pekerja-pekerja kita daripada pekerjaan itu sendiri. Antara exposure assessment yang boleh dijalankan adalah air monitoring, noise monitoring, ergonomic risk exposure, radiation exposure, chemical exposure dan lain-lain lagi. Selalunya, monitoring ini akan dijalankan bersama instrumen iaitu borang kaji selidik bagi menyokong hasil monitoring tersebut yang melibatkan pekerja di tempat kerja yang mana monitoring itu dijalankan. Untuk lebih jelas, kita akan lihat air monitoring exposure assessment. Contohnya, penilaian pendedahan terhadap zarah atau habuk di tempat kerja. Penilaian ini boleh dijalankan dengan menggunakan dust trap atau personal air sampling pump mengikut objektif kajian dan penilaian masing-masing dan digabungkan dengan borang kaji selidik standard bagi mengenal pasti gejala respiratori ataupun gejala paru-paru. Antara borang kaji selidik standard yang boleh digunakan untuk gejala respiratori ialah American Thoracic Questionnaire, Medical Research Council Committee Questionnaire dan International Union Against Tuberculosis and Lung Disease IUATLD bagi Bronchial Symptoms Questionnaire. Bagi noise monitoring pula, penilaian akan melibatkan penggunaan alat seperti sound level meter atau SLM atau dosimeter bagi pendedahan individu dan ini akan digabungkan dengan penggunaan borang kaji selidik, contohnya Noise Exposure Questionnaire atau Standardized General Purpose Noise Reaction Questionnaire dan lain-lain lagi. Untuk Ergonomic Risk Assessment ataupun penilaian risiko ergonomik, terdapat beberapa ergonomic assessment tool mengikut tugas di tempat kerja. Sebagai contoh, lifting ataupun tugas mengangkat, tools yang digunakan adalah NIOSH Lifting Equation ataupun WISHA Lifting Calculator dan lain-lain lagi. Bagi Radiation Dose Exposure Assessment pula ataupun biodosimetri, ianya adalah satu pengukuran langsung kesan biologi atau fizikal akibat sinaran dalam badan untuk menilai dos sinaran kepada individu. Pengukuran sedemikian termasuk ujian darah tertentu, ujian air kencing dan lain-lain lagi. Penilaian berasaskan borang kaji selidik bagi pendedahan sinaran pekerjaan dan bukan pekerjaan juga boleh digunakan bersama dalam penilaian sinaran. Beberapa penyelidik menggunakan borang kaji selidik yang dibangunkan oleh pasukan pengkaji bagi mengenal pasti pendedahan sama ada dari pekerjaan ataupun bukan pekerjaan. Chemical exposure pula atau pemantauan pendedahan kimia biasanya bermaksud ukuran pendedahan pekerja kepada wap bawaan udara, kabus, asap ataupun zarah habuk. Dalam sesetengah kes, OSHA memerlukan majikan menjalankan pemantauan pendedahan awal. Contoh bahan kimia yang termasuk dalam kategori ini, formaldehyde, vinyl chloride, methyl chloride, benzin dan ethylene oxide. Bahan lain yang mempunyai keperluan pemantauan pendedahan termasuk plumbum ataupun lead, cadmium dan silika. Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory QEESI ataupun inventory pendedahan dan sensitiviti persekitaran ialah soal selidik yang disahkan untuk intoleransi terhadap bahan kimia dan instrumen saringan yang paling banyak digunakan untuk kegunaan pendedahan individu. Penyelidik dan doktor di seluruh dunia menggunakan QEESI untuk mendokumentasikan simptom dan intoleransi
toleransi pekerja dengan bahan kimia. QEESI ini juga merupakan alat yang berguna untuk anda bawa kepada doktor anda untuk menerangkan pendedahan dan gejala anda. Penentuan instrumen yang akan digunakan dalam penilaian pendedahan adalah amat penting bagi menjawab objektif kajian ataupun sesuatu penilaian itu. Sekiranya ingin melakukan penilaian secara individu, perlulah menggunakan alat untuk penilaian individu ataupun personal monitoring device. Antaranya ialah dosimeter bagi penilaian individu terhadap pendedahan bunyi bising. Sampai di sini sahaja buat hari ini. Jangan lupa tonton video-video kami di PhD Osh TV. Jangan lupa juga untuk tekan butang like dan subscribe channel kami. Bye!